lebih kerja. Okey, pergi ke ground floor, kita yang tingkat 4. Kita press button lift, tunggu lift keluar datang, lift terbuka. Tengok-tengok ada 4 orang dalam lift. Dan kebetulan kesemua 4 orang dalam lift tu kita kenal belaka. Ini Ustaz Azhar, ini imam masjid, kebetulan dalam tu. Ini adalah kawan kita yang main golf sekali. Yang ni kawan kita yang selalu kedai mamak sekali. Oleh kerana kita kenal mereka, mereka kenal kita, lucu mulut kita bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang saja. Tapi biar terserempak dengan situasi yang kedua. Suatu hari tekan butang lift juga, terbuka pintu lift juga, ada 4 orang juga, tapi apakan daya, kita tak kenal mereka, mereka tak kenal kita. Biarpun sesama Islam, sesama Melayu, sesama ahli sunnah wal jamaah, tapi oleh kerana kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Pada masa itu kita melangkah masuk di mangga dengan rumah orang lain, melangkah. Pada masa itu imam kalau kita beri salam, yang orang ni confused, ni beri salam ke berdeh, beri salam ke bersih, ataupun langsung tak bagi salam, nak cover ambil handphone, konon-konon SMS, style apa. Kenapa dia macam tu? Ini yang dia disebut bagaimana berlaku satu fenomena di kalangan umatku akhir zaman. Kalau tadi sunnah datang masjid semakin luntur, sunnah tahiyatul masjid semakin luntur. Nah, sekarang datang sunnah yang kedua, cuma dibangku sampahkan apa dia? Memberi salam. Payah. Dengan yang kita kenal, mudah beri salam. Yang kita tak kenal, zip mulut. Kalau beri salam, tuan-tuan, pernah buat tak macam ni? Hello? Pernah buat tak? Pernah. Kaya bersila ni semua pernah. Pernah. Pertama sekali kita semua ni mempercepatkan proses yang berlaku. Oleh yang demikian, kita dah setuju di awal ceramah saya tadi bahawa KPI hijrah tahun ini ialah nak menyemarakkan sunnah Nabi. Maka ambil sunnah Nabi yang kedua, namanya memberi salam. Kenapa kita payah nak beri salam? Sedangkan nilai memberi salam sangat hebat. Pada salam ada 3 tonggak utama yang sangat bernilai. Ada 3 doa utama yang sangat bernilai. Pertama apa dia? Assalamualaikum. Yang kedua, warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Di saat saya memberi salam kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan kepada anda sekalian dengan 3 perkara yang sangat penting. Pertama, Assalamualaikum. Saya doakan salam sejahtera. Assalamualaikum. Wahai Allah, aku ni Azhar Yaakob ni, aku nak doakan kepada semua jemaah di masjid yang ada di hadapan aku dengan Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam sejahtera ini kita boleh elaborate dengan seluas-luas makna. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran, kebaikan, keheningan, kekayaan pada diri, pada keluarga, pada rumah tangga, pada urusan duniawi, pada urusan ukhrawi. Ya Allah, ini doanya. Bila saya kata Assalamualaikum, wahai Allah, aku mohon daripada kamu, wahai Allah, tolonglah beri kepada semua ahli jemaah masjid Bukit Pucung ini apa dia? Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran, keheningan, ketenangan, kebahagiaan, kesentosaan, kemakmuran pada diri mereka, pada keluarga mereka, pada harta benda mereka, pada kesihatan mereka, pada rumah tangga mereka, pada
Kita ni baru saja tamat menunaikan ibadah Idul Adha, ataupun sekarang kita dalam mood menyambut jemaah haji. Cuba kita impas lagi ketika kita pergi hantar kawan kita, sahabat kita, mak kita, rakan kita ke airport sebulan lepas, bawa mereka pergi ke menunaikan ibadah haji. Kita pergi ke rumah dia malam tu pada orang selamat. Kemudian Tuhan punya hajat kata, okey, insya-Allah saya pada tahun ni akan pergi haji. Ni agak-agak kamu ni nak pesan apa ya? Kalau mudah-mudah aku akan beli, kata kawan kita. Kita pun gaul kepala, paling kanan paling kiri, aku nak pesan buah kurma lah. Pesan buah kurma. Mimpi sangat, komat sana. Oh, saya nak pesan air zam-zam pun tak ada guna. Air zam-zam berapa ada di Malaysia. Oh, saya nak pesan ni kayu koka. Bos apa lagi teruk ni? Tak pada Madinah. Orang yang bijak apa dia kata? Saya taklah banyak sangat nak pesan, cuma saya nak pesan gini je. Bila kamu sampai di Masjidil Haram, salat depan Kaabah, tolong doa untuk aku ya. Bila sampai di Masjid Nabawi, berada dalam Raudhah, tolong doa untuk aku ya. InsyaAllah saya akan doa. Doa apa yang saudara nak? Doa keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran, kekayaan pada diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, kesihatan kami, kekayaan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Ada orang macam ini. Sebab dia tahu paksi kehidupan pada nilai asal. Dan ini yang didoa ketika sebut Assalamualaikum. Nah, apa lagi lebih hebat di para hadis itu? Satu, tak cukup, datang lagi backup yang kedua. Apa dia backup yang kedua? Warahmatullah. Ini juga doa. Tak kala mana saya menyebut warahmatullah, wahai Allah, berikanlah kepada semua ahli jemaah Masjid Bukit Pucung ini rahmat daripada kamu. Apa makna rahmat? Rahmat dengan bahasa mudah ialah saya minta daripada Allah, wahai Allah, tolong tengok apa yang lompong sila tambung. Manusia nobody perfect, tidak ada setengah orang pun yang sempurna. Kita ni banyak kekurangan. Masing-masing kita ni ada kekurangan tersendiri. Bila saya kata warahmatullah, wahai Allah, kamu tolong scan tengok seorang demi seorang ahli jemaah masjid ini. Tengok apa yang kurang, apa yang lompong, sila tampung. Oh, yang lompong pada fulan bin fulan apa dia? Dia seorang miskin. Itu lompong. Ayo sila tampung. Kayakan dia. Itu makna rahmat Allah. Wahai Allah, nah ni dia fulan bin fulan, dia ini seorang yang sakit. Itu lompong. Ayo sihatkan dia. Tampung. Itu rahmat Allah. Nah, fulan bin fulan, keluarga dia berantakan suami isteri. Asyik berperang saja. Pantang jumpa kelangi. Pantang kelangi jumpa lagi. Macam tu enjin. Itu nak kata apa? Lompong. Wahai Allah, sila damaikan rumah tangga dia. Di saat Allah mendamaikan rumah tangga ini, Allah menampung rahmat Allah sedang turun. Fulan bin fulan, tunggu dia anak dia tak menjadi. Itu lompong. Wahai Allah, sila bagi rahmat tampung. Jadikan anak dia qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Tepuk Quran, sejuk mata memandang. Tepuk akademik, sejuk mata memandang. Tepuk akhlak, sejuk mata memandang. Itu nak kata apa kalau tidak rahmat Allah sedang turun? Dan saya sedang mendoakan warahmatullah. Besar makna itu. Baik. Tak cukup dengan itu, datang yang ketiga backup. Apa dia? Wa barakatuh. Mati ayat wahai Allah, kemuncaknya berilah berkat kepada mereka. Mereka mana? Mereka yang aku beri salam kepada mereka. Berkatkan diri dia, berkatkan rumah tangga dia, berkatkan keluarga dia. Akhir karim, apa makna berkat? Berkat dengan bahasa mudah
nak supaya hidup dia ni berkekalan indah sampai akhirat. Berkat kalam air dia minum, jangan sekadar hilang haus di dunia semata-mata, sedangkan akhirat dia haus. Tak. Yang benar ialah dunia pun hilang haus, akhirat pun hilang haus. Itu makna air yang berkat. Oh, dia makan kenyang, wahai Allah, berkat atas apa yang dia makan. Di dunia pun kenyang, akhirat pun kenyang. Jangan di dunia kenyang, akhiratnya lapar. Wahai Allah, berkat apa dia makan, supaya di dunia pun ada pakaian, akhirat pun ada pakaian. Jangan di dunia berpakaian, di akhirat bogel. Berkatkan pada rumah tangga dia, supaya rumah tangga dunia pun bersama, akhirat bersama dalam syurga. Jangan pula di dunia bersama, akhirat lintang bukan, separuh masuk syurga, separuh masuk neraka, tak ada berkat. Itu doa. Tapi kenapa sunnah yang begini simple kita tak mampu nak sambut? Sedangkan kita sambut Muhammad Ma'al Hijrah beria-ria. Ini dia sunnah Nabi di Ismail. Sebabkan terapi salam ini harus disemarakkan. Balik nanti kerja kita apa dia? Kerja kita ialah asyik memberi salam tadi. Ini suami panggil isteri duduk atas kursi. Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri kita balas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang 200 kali. Nanti tidurlah. Jadikan dia sebagai satu terapi. Tak sama kita memahaminya dengan kita tak memahami. Contoh begini ya, katakanlah pagi esok. Pagi esok kita siap sarapan, nak lepaskan anak pergi sekolah. Anak naik bas, anak naik kereta, anak naik basikal. Kita beritahu kepada anak kita, wahai anak-anak Umi semua, okey, Umi nak doa kepada kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan perasaan, penuh dengan kefahaman. Ini doa kita. Assalamualaikum. Ini doa, wahai Allah, ni anak aku nak pergi sekolah ni, tolong selamatkan dia, jangan ada kemalangan. Tolong selamatkan dia, jangan kena codet. Tolong selamatkan dia, jangan sampai dia sesat. Warahmatullah, wahai Allah, anak aku ni banyaknya lemah. Dia bodoh, tolong cerdikkan dia. Dia miskin, tolong kayakan dia. Dia bodoh, tolong cerdikkan dia. Dia bingung, tolong selesaikan bingung dia ni. Itu rahmat Allah. Wabarakatuh. Wahai Allah, aku nak anak aku ni kau berkatikan dia sampai akhir. Pada masa itu kita lazat memberi salam kepada anak kita, lazat beri salam kepada isteri kita, lazat beri salam kepada suami kita, lazat beri salam kepada kawan-kawan kita. Sebab apa? 3 doa yang fundamental doa ada di situ. Hello. Ada stres nampak ni? Jangan stres ya, santai saja. Okey, kalau stres, saya tanya ada bentuk yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, mana lebih beruntung? Orang yang beri salam ke ataupun orang yang jawab salam? Respon. Siapa yang lebih beruntung, lebih bertua, yang beri salam ke atau yang jawab salam? Wah, pecah-pecah bunyi ni. Aspau kata yang beri salam, Bujo kata yang jawab salam. Sebenarnya yang paling beruntung, yang paling bertua ialah yang memberi salam, bukan yang menjawab salam. Oh, tidakkah yang menjawab salam itu dia di doa awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa. Kenapa yang memberi salam juga dikatakan yang beruntung, yang bertua? Nah, tahu kenapa yang beri salam jauh lebih beruntung, lebih bertua? Senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sila respon salam saya. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang beri salam lebih beruntung?
beri salam, beri rahmat, beri berkat. Berapa kali saya doa? Sekali je. Tetapi ketika tuan-tuan respon salam saya tadi, biar seorang, tapi oleh kerana ada 300 orang, bermakna saya didoa oleh 300 orang. 300 orang doa. Semua sebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya, wahai Allah, ni kami semua ahli jemaah Masjid Bukit Pucung ini mendoakan kepada Dr. Azhar Yaakob selamat, rahmat, berkat. Wah, kenyang. Saya dapat 300 doa, tuan-tuan dapat satu. Oh, ada yang bingung tak faham ni. Tak apa, ulang sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 600. Tuan-tuan dapat berapa? 2 ni selayar. 2 ni kalau Allah tak mustajab jadi hampas. 600 kalau dah ditakdirkan 599 Allah mentah-mentah yang ke 600 orang tu je Allah mustajab, sudah cukup untuk saya pada hari ini. 600 campur jala, takkan saya kuikan tak dapat. Banyak dengan jual jala, maybe tak dapat. Okey, gunakan yang ketiga. Ada gelap ni bukan sebarang gelap, ini gelap campur ni. Oh jangan, tak sanggup kami, tak sanggup. Tukar posisi. Nampak kan? Nampak kan? Bukan nampak saya, nampak tajuk ni. Okey. Sebab itu para hadis sekalian, sahabat-sahabat lain berebut nak beri salam. Tak macam kita berebutnya bersalam. Kita pula malu tak bertempat. Apa dia? Malu nak bagi salam. Lantaran orang itu kita tak kenal, kan pelik. Nak bagi salam, malu. Isa okor tak malu, apa barang tu? Salah. Patut yang tu kena malu, itu benda makruh, benda haram. Tak malu pula, tu dia. Di gulung-gulungnya penyasar. Nak bagi salam, takut dikata amboi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, jadi sekarang kembali kepada asas perbincangan kita makna hijrah untuk KPI kita nak hidupkan sunnah Nabi. Maka sunnah Nabi yang kedua ialah kita nak menyemarakkan semangat berisalah. Balik nanti tolong beri salam kepada rumah kita dengan selantang-lantangnya. Sebab apa? Dalam rumah kita tu mungkin ada anak lelaki, mungkin ada anak perempuan. Mereka ada dua tersebut. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Memang selama hidup kita beri salam, tapi tidak ada energi. Sebab kita beri salam tanpa faham. Kita beri salam tanpa ilmu. Marru marrasahab. Berlalu sebagaimana awal berlalu saja. Tapi sekarang kita memberi salam ilmu. Jumpa dengan anak kita bermasalah, beri salam dengan penuh harapan. Jumpa dengan isteri kita ada masalah, beri salam dengan penuh harapan. Jumpa suami kita dengan beri salam dengan penuh harapan. Bapa jumpa dengan madu tuan-tuan. Buku dia. Itu bukan beri salam, itu wajah dibuat. Okey. Para hadirin sekalian, itu yang kedua. Sunnah Nabi yang kedua yang kita nak hidupkan sebagai satu komitmen sambutan tahun baru kita. Yang ketiga, Nabi sebut ayyubarridas sabiyyu syaikha. Ayyubarridas sabiyyu syaikha. Berlaku satu fenomena di akhir zaman, keadaan di mana orang muda tidak lagi menghormati orang tua. Orang muda bangkang orang tua. Orang lebih muda tengking orang yang lebih tua. Orang yang lebih muda maki hamu
ibu ayah. Semua ini adalah suatu fenomena yang berlaku di akhir zaman. Bukan sekadar ayyubar musafi syaikha, orang muda tak hormat orang tua, orang muda hormat orang tua, bahkan dia bangga bila dia buat macam tu. Bahkan dia rasa langsung tak bersalah tak kala dia macam tu. Yang ni tuan-tuan, mungkin ketika sahabat-sahabat Nabi dengar hadis ini 1400 tahun yang lampau, mungkin mereka berfikir, ada ke tidak orang muda maki hampun orang tua kemudian bangga bila dia maki hampun orang tua. Kalau kita hidup zaman Nabi 1400 tahun yang lampau, kita akan tertanya-tanya. Tapi sebenarnya apa yang disebut sekarang sudah berlaku di akhir zaman. Dia muda, dia maki hampun orang tua, dia bangga dengan dia tersebut. Di-upload masuk dalam YouTube lagi. Saya tak bodoh, yang bodoh pakcik. Saya tak bodoh, yang bodohnya pakcik. Pakcik gayus kan? Contoh. Orang KL ni cedek IT. Sebut sikit pun dah faham. Yang faham lah, tak faham lama. So jangan lebih-lebih. Ambil Nabi ini sebagai pengiktibaran. Kalau pun nak berlaku, jangan pada kita, biar kepada orang lain. Kita kena repair diri kita baik-baik. Jadi perkara ini juga kita nak maintain baik. Nak pastikan azam tahun baru kita sebagai seorang anak nak hormat mak ayah. Biarpun saya yakin semua depan saya ini berstatus ibu, berstatus ayah, tapi ingat dalam masa yang sama kita juga pada posisi anak bagi kedua ibu bapa kita. Jadi tolong hormat mereka berdua, tolong rangi mereka berdua, tolong tanya khabar mereka berdua, kerapkan hubungi mereka berdua, kerapkan doa kepada mereka berdua. Kalau dalam seminggu tak jatuh doa kita kepada mak ayah, maaf cakap, kita dikatakan sebagai anak yang derhaka. Jadi sunnah Nabi-nya ialah untuk membentuk anak yang soleh. Di saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah kira-kiranya yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Jadi saya datang ke Puchong ni bukan nak ceramah yang heavy-heavy, nak ceramah yang ringan-ringan saja. Tapi ingat, di tengah-tengah ringan ni pun banyak yang terlepas pandang kan. Jadi ulang suara sekali lagi, sempena dengan tahun baru, azam baru. Apa azam baru tahun ini? Ialah nak menghidupkan semua sunnah Nabi yang telah aku matikan. Dan 3 sunnah Nabi yang Nabi sebut terang-terang telah dilupai oleh kebanyakan umat aku di akhir zaman. Pertamanya ialah pengimarahan masjid yang disimbolkan dengan tahiyatul masjid. Yang kedua ialah sunnah memberi salam. Dan yang ketiga ialah terhakisnya nilai anak soleh yang perlu kita cover. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasa sopan itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Segala yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah dan kurang menurut adanya disandarkan kepada diri saya sendiri. Saya bukalah kepada satu ataupun 2 soalan, khususnya di sekitar ceramah saya tadi. Kuku ada yang tak jelas ataupun mahu minta penjelasan, silakan. Semua dah clear kan? Tak sabar kembali kepada salam. Ustaz, ada sikit kekeliruan Ustaz tentang solat tahiyatul masjid dengan majlis ilmu. Ya. Sekarang ni ada ustaz kata kalau ada majlis ilmu terus duduk majlis ilmu, dan ada sebahagian kata bila kita sampai masjid tahiyatul masjid lebih aula. Jadi boleh ustaz jelaskan Ustaz? Okay, soalan cantik. Confused. Kalau ada majlis ilmu dan kita datang untuk macam mana? Apakah kita langsung duduk dengan ceramah kuliah ilmu ataupun kita ambil juga peluang untuk tahiyatul masjid? Para hadirin sekalian, muhtamadnya setelah ada timbangan di sini, tahiyatul masjid aula daripada majlis ilmu. Pada asasnya begitu. Kenapa? Kerana majlis ilmu ni kadang-kadang ia bersifat general knowledge.
yang sentiasa akan ditambah daripada masa ke semasa. Apa maksud general knowledge? Contoh, katakanlah saya sedang berceramah tentang tajuk Mu'ad Hijrah. Saya ceramah, okey, Nabi berhijrah bersama Abu Bakar daripada Mekah ke Madinah. Nabi sembunyi seketika di Gua Sur. Kemudian datangnya orang kafir sedang mencari Nabi. Itu masih lagi di peringkat general knowledge. Tengah-tengah ceramah, tiba-tiba datang. Kita datang lewat. Memang kita suka terlewat. Kita datang lewat. Okey, ilmu yang disampaikan Ustaz tadi itu disebut general knowledge. Maknanya tahu dah. Dia pas sekolah lebih tahu dah. Ini general knowledge. Maka Allah bagi kita dalam salat tahiyatul masjid. Kecuali kebetulan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tadi betul-betul kita nak tahu sungguh-sungguh. Sebab kita ada hajat terdesak pada masa itu. Contoh, okey, kitanya kematian ayah kita. Ayah kita ni banyak di pesaka. Macam mana nak pakai pesaka ni? Anak lelaki berapa orang, anak perempuan berapa orang? Kita bingung. Datang ke masjid, kebetulan Ustaz tu ceramah bab pesaka. Betul-betul dibuat tajuk, okey, bagaimana nak bagi duit, nak bagi harta kepada anak-anak yang kematian ayah, faraid yang bagaimana, masalah ada ke tidak ada. Kita nak tahu sangat. Itu disebut al-hajah al-ma'sah, keperluan mendesak. Ayo sila dengar di sini. So depend kepada kedudukan kita pada masa itu. Wallahu a'lam. Saat terakhir, silakan. Solat solat subuh di masjid besar pahalanya. Dia minta bagi motivasi supaya datang untuk solat subuh berjemaah. Motivasi dah bagi lagi, tugasnya untuk dibilang. Esok dia akan tunggu queue kat sana. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Nabi bersabda, tidak ada solat yang paling berat untuk ditunaikan oleh orang munafik kecuali solat subuh dan solat isya. Pusat mula di situ. Maknanya kalau kita rasa payahnya nak solat subuh, payahnya nak solat isya, maknanya dalam hati kita fi qalbihi dzurratun minan nifaq, masih ada lagi munafik dalam hati kita, tidak lurus dengan Allah Taala. Satu. Yang kedua, tentang solat subuh dan solat isya serentak, Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma fihima la atauhuma walau kana habwan. Jika sekiranya umat aku tahu apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala kepada hamba-Ku yang pergi solat subuh dan solat isyak berjamaah di suara masjid, la atauhuma, nescaya umat aku sanggup akan pergi untuk menunaikan kedua-dua solat itu berjamaah di suara masjid walau kana habwan, sekalipun terpaksa merangkak. Bukan berjalan merangkak tu. Kenapa merangkak? Tak sihat. Kenapa merangkak? Gaul ni. Kenapa merangkak? Bisu ni. Sanggup pergi juga. Kalaulah mereka tahu apa yang Allah sediakan. Tapi apakah daya, Allah tidak beritahu secara spesifik apa dia kelebihan salat isyak dan salat subuh berjamaah. Tetapi Allah kata kalau mereka tahu, mereka akan sanggup datang walaupun terpaksa merangkak. Pun begitu para ulama cuba trace macam mana dia aku nak tahu. Maka nak tahu juga begini. Nak tahu juga kan? Begini. Bagaimana? Kita sambung pada tahun depan. Setuju tak? Tahun depan kalau sebut sekarang tak datang.
Okey. Nabi kata solat sunat subuh, bukan solat subuh ni, solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat itu khairun minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isi kandungan dunia. Itu bukan solat subuh berjamaah di masjid, itu baru solat sunat subuh 2 rakaat. Wa imma buat di masjid, wa imma buat di rumah, pun nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi kandungan dunia. Wah, tak faham lah Ustaz, heavy sangat umpama itu. Begini, tolaklah cerita dunia, ambil pucuk je, zoom, kita cuba zoom di pucuk. Agak-agak lah, kalau kita kira hartanah pucuk ni berapa bilion agak. Siapa ada video call sini? Arkitek, tak kisah. Agak-agak lah hartanah di pucuk ni nilai dia berapa bilion. Oh, sampai 1 juta, wih, tak cakap 1 juta. Itu baru sebuah rumah 20-70, 20-70. Ini bukannya sebuah rumah, ni seluruh pucuk. Berapa? Letaklah paling-paling bodoh 5 bilion. Setuju kan? Paling-paling bodoh lah kata 5 bilion. 5 bilion ni berapa juta? 5,000 juta. Betul kan? Ya Allah, berapa semua? Tak apalah, faham kan? Banyak, 5 bilion. Nabi kata siapa yang solat sunat subuh 2 rakaat, Allah akan beri kepada dia 5 bilion. Itu pun tak betul bias, itu baru pucuk ni dunia ni. Cuba bayangkan begini tuan-tuan. Okey, sudah solat subuh 2 rakaat, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buka sejadah, dapat 5 bilion. Agak-agak ada lagi ke yang tinggal solat sunat subuh ni? Ini yang Nabi katakan masjid ini. Itu baru solat sunat subuh. Bayangkan solat subuh, bayangkan buat di masjid semua. Ini mujahadah yang tinggi. Dia sanggup tinggal tidur dia tendang selimut dia tendang suami dia tendang isteri dia, datang ke masjid. Allahu Akbar. Ulangan sekali lagi, nak pasti jumlah yang sama malam ni, jumlah yang sama pagi esok. Kalau tak datang, ambil buatnya. Baru puas hati kita sambut malam insyaAllah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Allah Ta'ala. Sebagai akhirnya, ini daripada Ustaz pula, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada 17 hari bulan November, hari Ahad minggu depan, ada satu seminar yang akan dibuat di Dewan Utama, seminar syarahan di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara. Seminar tersebut dikenali sebagai seminar 2 dalam 1. Seminar pertama berkaitan dengan bagaimana cara nak mengesan penyakit-penyakit rohani yang disebut saka, santau, gangguan jin, penyakit kelamin. Akan diajar cara nak scan. Kita selama ni tak nampak, tak tahu. Asyik-asyik pergi jumpa dengan ustaz tu, pergi jumpa dengan ustaz ni. Sekarang akan diberitahu dengan cara yang mudah dan ada testimoni tersendiri. Kita akan scan macam mana nak buat dan akan diajar cara nak scan. Dan yang kedua, akan diajar cara nak merawat sekaligus. Jadi seminar tersebut lebih kepada praktis. Macam mana cara nak kesan, bagaimana cara nak rawat. Kemudian seminar yang kedua, ini katakan 2 dalam 1, ialah satu bentuk penyelesaian secara spiritual yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara untuk menambahkan kekayaan dan menambah rezeki.
Untuk seminar yang pertama itu akan disampaikan oleh Ustaz Tirmizi. Beliau ini memang seorang pakar dalam bidang ini, dalam bidang penyakit makhluk halus dan juga nak scan penyakit-penyakit dalaman. Manakala seminar yang kedua itu insya-Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Macam mana pokoknya, macam mana nak kaya, nak menambah rezeki, macam mana cara nak menambah wang melalui spiritual happiness, dasarkan kepada Al-Quran dan dasarkan kepada sunnah Nabi SAW. Seminar itu berlangsung daripada 8 pagi sehingga 5 petang. Terbuka kepada semua muslimin dan muslimat. Besar harapan kalau tuan-tuan boleh panjang-panjang kepada sahabat-sahabat untuk sama-sama kita menghadiri akan seminar tersebut. Brosurnya saya ada tinggal di belakang sana, boleh tunjuk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.